sama malaikat yang boleh dibahagikan kepada dua fasa. Isra, yakni perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki binatang burak dari Masjidil Haram ke Mekah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Batu Maqdis, Palestin, dan manakala Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke langit yang ketujuh, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat pertama, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan dan puan-puan serta peminat majlis ilmu yang dirahmati sekalian, untuk memperkupaskan dan mendalami lagi wacana ini, kita datangkan khas penceramah jemputan, dan ini merupakan kali kedua menjejak kaki ke Kementerian Kejaraya yang saya maksudkan yang bahagia sahibul Saadah Ustaz Datuk Haji Badrul Shah Haji Alauddin, seorang tokoh ilmuwan yang cukup popular di mana pengikut atau followersnya saja beratus ribu orang, dan popularitinya juga bukan saja di Malaysia, bahkan di Singapura, Thailand, Indonesia serta Brunei Darussalam. Dan sebelum itu izinkan juga saya membaca sedikit profil sahibul Saadah. Yang bahagia Sahibul Saadah Ustaz Darul Haji Badrul Shah Haji Alauddin merupakan tokoh agamawan yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah di Malaysia, yang bahagia juga sering muncul di kaca televisyen sama ada ketika mengendalikan surat khas dan juga sebagai panel tetamu dalam pelbagai bentuk keagamaan. Yang bahagia Sahibul Saadah Ustaz Datuk merupakan timbalan mufti negeri Pahang dan ulama yang aktif dalam bidang dakwah yang telah mendapat pendidikan di dalam dan di luar negara, dan kini juga merupakan tokoh ilmuwan terkemuka dan berpengalaman sebagai imam besar di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan ini dengan segala hormatnya majlis mempersilakan tetamu kehormat kita yang bahagia Sahibul Saadah Ustaz Datuk Haji Badrul Shah Alauddin untuk naik ke pentas utama. Peruntukan masa yang diberikan adalah selama 1 jam 30 minit dan ini juga tidak termasuk waktu kejeraan. Dengan ini saya terus menyerahkan majlis kepada tetamu kehormat penceramah jemputan yang bahagia Sahibul Saadah Ustaz Datuk Haji Badrul Shah Haji Alauddin, dipersilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkanlah kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati, yang bahagia Datuk Zahrul Hakim bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kejaraya Malaysia. Seterusnya rakan-rakan seperjuangan warga Kementerian Kejaraya, seluruh keluarga besar Jabatan Kejaraya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB,
Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan juga barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini, dan seterusnya dapat kembali kita bertatap muka setelah kali terakhir bertemu kira-kira 1373 hari yang lalu, iaitu hari Khamis 16 hari bulan Mei tahun 2019. Maknanya sudah 3 tahun 9 bulan 1 hari, iaitu sempena program Wacana Ilmu Siri 3 2019 Ihya Ramadan. Dan saya yakin tuan-tuan puan-puan tak ingat dah tajuk apa yang kita bincangkan ketika itu, iaitu kita bincangkan mencari keberkatan Ramadan. Pagi ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu Isra' dan Mi'raj, perjalanan agung. Hadirin hadirat sekalian, walaupun secara rasminya esok banyak tempat mengadakan sambutan Isra' Mi'raj, namun para ulama berselisih pendapat bila ianya sebenar berlaku. Ada yang mengatakan ianya berlaku sejurus Nabi dilantik sebagai Nabi. Ada yang kata peristiwa ini berlaku 5 tahun selepas pelantikan Nabi. Tapi umumnya kita di Malaysia berpegang ianya berlaku pada tahun ke-10 Nabi dilantik menjadi Nabi. Begitu juga dari segi bulan dan tarikhnya. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, pendapat tentang bulan berapa itu ada 10 pendapat. Kita di sini pegang 27 Rejab. Tapi ada juga ulama yang berpendapat ada berlaku pada Ramadan, ada kata Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Artinya peristiwa ini tidak ada kesepakatan bilanya ianya berlaku. Mungkin orang tanya, dah kita sambut buat apa? Kerana peristiwa ini direkodkan dalam Al-Quran. Maka kita sebagai orang awam berlepas diri dari membahaskan perbincangan yang agak akademik bila ianya berlaku. Kerana apa saja peristiwa kalau direkod dalam Quran, maka ianya berlaku. Cerita Isra' seperti yang pengusi sebut tadi direkodkan dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, perjalanan malam. Peristiwa Mi'raj, iaitu naiknya Nabi ke Hadratul Qudus menghadap Allah Ta'ala, itu direkodkan di dalam surah Najmi ayat 13 sampai 18. Begitu juga hadis-hadis tentang Isra' wal Mi'raj, lebih daripada 15 atau 16 orang sahabat yang mempunyai versi riwayat masing-masing yang mereka dengar daripada mulut Nabi. Ada versi Anas bin Malik, ada versi Abu Zar, Ibn Abbas dan ramai lagi. Artinya kewujudan Isra' wal Mi'raj, no doubt about it. Cuma bila, itu bukan masalah kita. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Seperti yang pengusi telah nyatakan, Isra' Mi'raj ini ada beberapa fasa. Sebelum Isra' Mi'raj, semasa Isra' Mi'raj dan selepas. Pada pagi ini saya akan perkecilkan skop perbincangan kita untuk disesuaikan dengan jati diri kita sebagai penjawat awam, iaitu peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum Isra' wal Mi'raj ataupun fasa sebelum Nabi dinaikkan Isra', iaitu satu peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Abi Zar yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija saqfu baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibrilu fafaraja sadri thumma ghasalahu min ma'in zamzama thumma jaa bi tasdin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana fa afraghaha fi sadri thumma atbaqahu. Nabi bercerita, ketika aku nak diisrakan, atap atau bumbung rumahku telah dibuka. Maka datanglah Jibril dan dia telah membelah dadaku. Kemudian dia membasuh hatiku ini dengan air zam-zam. Kemudian dia membawa satu bekas yang dibuat daripada emas, yang di dalamnya ada hikmah dan iman. Kemudian dituangkanlah ke dalam hatiku, kemudian atbaqahu, kemudian dijahit kembali. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Peristiwa ini adalah peristiwa Nabi dibedah perut ataupun dada. Ini ada khilaf di kalangan ulama oleh dua malaikat, iaitu Jibril dan juga Mikail. Dan hati baginda telah dicuci dengan zam-zam,
dibuang ketulan hitam yang dipanggil alaqah, kemudian Nabi dituangkan hikmah, ilmu dan juga iman ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa sebelum Nabi nak terbang. Setelah itu dada Nabi dijahit dan dimeterikan dengan cop khatimin nubuwah. Timbul perbahasan ulama, Nabi ni berapa kali dibelah dada? Kata para ulama, ada beberapa pandangan yang berbeza. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ada setengah ulama mengingkari berlakunya pembelahan dada pada malam Isra. Mereka banyak yang mengatakan ianya pernah berlaku hanyalah di perkampungan Bani Sa'id ketika Nabi kecil. Tapi di kalangan para ulama berpandangan bahawa kalau nak diringkaskan, Nabi dibelah dadanya 3 kali. Pertama, ketika kecil, usia Nabi baru 4 tahun. Iaitu datangnya Jibril, membelah dadanya, dan ini kita boleh rujuk riwayatnya daripada Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik. Kali kedua ketika Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Yang ini boleh rujuk riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Ad-Dalail. Dan kali yang ketiga ketika Isra' Mi'raj. Dan ini adalah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain riwayat lagi yang mereka ambil daripada Anas bin Malik, daripada Malik bin Sa'sa'ah dan juga ramai lagi. Jadi Nabi 3 kali pernah dibelah dada. Kenapa Nabi dibelah dada? Apa pelajarannya? Tuan-tuan sekalian, Isra' Mi'raj ini adalah manifestasi perjalanan menuju Allah. Maka sebelum nak berjumpa dengan Allah, Allah titahkan kepada malaikat untuk baiki hati. Bukanlah maknanya hati Nabi ni tak molek. Dah, hati Nabi ni comel. Sebab itu kata Habib Ali Habsyi di Besyair dalam kitab Sirah Simatud Durar, wa akhrajal amlaku min qalbihi adha walakin zaduhu tuha ala tuhri. Malaikat itu tidaklah mengeluarkan benda yang tak baik daripada dada Nabi, tapi menambahkan kesucian di atas kesucian. Dalam bahasa mudah, hati Nabi tambah RAM, di-upgrade lagi. Tambah lagi besi baru. Justru, kalau Nabi yang nak berjumpa Allah itu pun perlu bersihkan hati, maka bagaimana kita? Perjalanan kita nak menuju Allah, adakah kita telah bersihkan hati? Hati ni tuan-tuan puan-puan, dia ni raja. Raja dalam diri kita adalah hati. Sebab itu Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A.A. Jim, dia buat satu karangan syair, dilagukan oleh kumpulan senada lagu ini. Kata dia, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lantera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Selebihnya dapatkan di pasaran lah ya, banyak lagu tu, panjang lagi. Justru marilah pagi ini kita awasi hati kita dalam meniti perjalanan hidup ini sebagai manusia, khususnya sebagai penjawat awam. Tuan-tuan sekalian, bila membicarakan soal hati, Al-Quran ada melukiskan hati manusia dengan pelbagai perumpamaan. Pertama, Allah Ta'ala ada menyebut tentang hati yang tenteram. Hati yang tenteram ini sebab dia selalu ingat pada Tuhan. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram kerana ingat pada Allah. Dan Allah Ta'ala ulang, ingatlah, hanya dengan mengingati aku, hati kamu tenteram. Ini boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ada hati pertama dilukiskan Allah dalam Quran, hati yang tenteram, tenang, gemah ripah, loh jinawi, toto titi tenteram, ketara harjo, relax saja, tenteram. Ada juga yang dilukiskan dalam Quran, manusia yang hatinya bersih. Jadi tenteram ni hatinya bersih.
Kenapa dia dapat hati bersih? Sebab hidupnya hanya nak cari redha Allah saja. Dia tak ada fikir orang suka tak suka, ada peminat ke tak ada pengikut. Lantaklah hidup ni, jalan sajalah. Yang penting Allah redha. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Ini dalam surah Asy-Syu'ara. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati yang disebut dalam Quran, hati yang berpenyakit. Kenapa orang ni hatinya berpenyakit? Sebab dia ada satu perangai yang payah nak diubah, sering berbohong. Selalu berbohong, selalu berdusta, maka hati mereka lama-lama jadi sakit. Inilah perumpamaan yang Allah beri pada orang-orang munafik yang gemar menunjukkan depan orang bahawa mereka alim, tapi sebenarnya hati mereka sama jahat je dengan orang lain. Penampilan tip-top, dalaman lebih kurang saja dengan orang lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambah lagi penyakit itu dan mereka mendapat azab pedih kerana kuat berbohong. Surah Al-Baqarah ayat 10. Ini orang munafik memang ramai. Di kalangan kita ni ada orang munafik. Mungkin kita sendiri orang munafik. Penampilan memang nampak macam ustaz, macam orang kuat ibadah. Hati sama macam orang lain saja. Apa tanda burung perempat? Bulu bergidik di patuk angsa. Apa tanda kiamat dekat? Orang munafik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia paling cerdik. Membohong orang, dia paling asyik. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulut manis, hati menengkis. Lidah lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis, tapi hati bak iblis. Mulut ramah, tapi hati menyumpah. Mulut memuji, tapi hati mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Itu perangai orang munafik. Dan mereka ni orang yang hatinya berpenyakit. Itu yang ketiga. Dalam Quran ada digambarkan ada hati yang gelap. Hati yang gelap, kelam, disebabkan enggan menerima kebenaran. Dia tetap mengatakan bahawa dia berada pada kebenaran. Hati ini diilustrasikan oleh Allah seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Dan hati mereka setelah itu menjadi keras sehingga seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan ada masa lebih keras daripada batu. Surah Al-Baqarah ayat 74. Yang kelima, ada hati yang takbur. Hati yang membesarkan diri. Dia menyombong. Ilahukum ilahu wahidun fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka akan menolak kekuasaan Allah, dan mereka ini adalah orang-orang yang takbur. Ini surah An-Nahl ayat 22. Maka daripada 5 jenis hati, muhasabah pagi ini kita hati nombor berapa? Kalau hati nombor 1, cantik. Nombor 2, okey. Tapi selain daripada itu, kita mesti mau cuci hati kita. Sebagaimana Nabi dibelah dada, kita mesti mau belah dada kita sendiri. Bukan pergi operate, buang tersumbat wayar benda kolesterol, bukan. Dengan zikir macam-macam. Sebagai contoh, Nabi SAW sendiri selalu bermunajat pada Allah tentang soal hati. Sehingga terkenalah dalam doa-doa Nabi, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardi binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkanlah hatiku dengan cahaya petunjukmu, sebagaimana engkau sinari bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya ya Allah. Sebab itu parameter sihat ataupun rosaknya manusia itu diukur pada hati dia.
Kalau hati dia okey, okeylah. Ala wa inna fil jasadi mudrah. Dalam jasad ni ada segumpai daging. Kalau elok dia eloklah semua, kalau tak elok dia tak eloklah semua. Tuan-tuan puan-puan, kalau hati sekarang tengah gelisah, masuk dewan yang sebegini selesa pun tuan-tuan gelisah. Pada apa yang tak ada? Aircon ada, semua ada. Tak panas, cahaya matahari tak ada. Maka dia kalau tak tenang, dia tetap tak tenang. Tapi kalau orang hati tenang, gelandangan sekalipun, tidur beralaskan kotak, tidur berkeruh-keruh, tidur, tak ada masalah. Ertinya raja itu adalah pada hati. Nabi memberi penjelasan, komando hidup manusia ni adalah hatinya. Kalau hati dia okey, okeylah. Dalam bahasa Arab, kita sebab bahasa Melayu ni dia tidak kaya dari segi vocabulary. Kalau dalam bahasa Arab, hati ni ada beberapa istilah. Istilah yang berbeza-beza. Ada masa dia panggil qalb. Orang Melayu panggil kalbu lah. Ada masa panggil fuad. Ada panggil as-sadr. Ada masa panggil al-lub. Empat-empat perkataan ini maknanya beza-beza. Pertama al-qalb. Apa makna qalb? Qalbu ini, kata ulama, tempat letaknya iman. Qalbu ini, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Surah Al-Mujadalah. Orang Melayu panggil kalbu. Tapi kalau eja kod Jawi dia jadi tak sesuai. Saya dulu masa mengaji di Mesir, dia ada kelab UMNO. Kelab UMNO di luar negara. Jadi dia buat signboard besar lah, tulis kod Jawi lah, signboard Arab semua, tulisan Arab semua. Jadi dia eja kelab UMNO tu ikut tulisan Jawi. Kak Lamba, kelab UMNO, alif mim nun waw. Setiap kali Arab lalu, Arab heran. Apa saya Kak Lamba kelab? Rupanya dalam bahasa Arab, Kak Lamba kelab ataupun kalbu itu maknanya anjing. Anjing beriman, dia kata pelik ni. Kalbun amanu. Dia pun heran sama dia. Lalah tukar kalbun ataupun kelab itu jadi nadi. Nadi bahasa Arab lah maknanya kelab. Nadi amnu. Itu pun dia heran juga. Kelab mula beriman semua dalam ni. Dia orang pula jadi heran. Sebab itu qalbun hati, kalbun anjing. Itu hati-hati. Ada perbezaan. Jadi kalau nak aja kalbu, tulis dalam Rumi sudah. Jangan tulis ikut Jawi. Kak Lamba jadi anjing pula. Yang kedua, bahasa Arab hati dia panggil fuad. Fuad ni ada mungkin sini orang nama fuad. Atau panggil afidah. Itu semua samalah. Afidah apa semua. Fuad maknanya hati. Tapi hati apa? Hati tempat letak ilmu pengetahuan. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak mendustakan apa yang dilihat. Suratul Najm. Baik itu orang nama Fuad, automatik orangnya cerdik. Kalau nama Fuad tak berapa cerdik, masuk simpan tak bagi signal, tukar je lah nama. Ni contoh. Awak nama Fuad, masuk simpan tak bagi signal. Kan kena maki dengan orang. Ni contoh marah pula yang nama Fuad ni sekarang. Cuma Fuad ni Hamzah, huruf alif, bukan Ain. Fuad maknanya hati. Kalau Fuad lain. Biasa orang Melayu, anak nama siapa bang? Oh ni nama Fuad. Kenapa panggil Ain? Fuad tak sesuai. Fuad, dia bukan Fuad. Fuad lain. Fuad hati. Kalau Fuad sembelik, lain pula maknanya. Constipation apa namanya? Itu yang kedua. Yang ketiga, hati disebut as-sadru. Sadr ini tempat masuknya ajaran-ajaran Islam. Sadr, tempat masuknya ilmu-ilmu Islam. Ya ini Allah Ta'ala sebut, afaman syarahallahu sadruhu lil Islam. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima ilmu-ilmu Islam ataupun hidayah Islam. Surah Az-Zumar ayat 22. Sadr. Yang keempat, bahasa Arab dia panggil lub. Lub. Lub ni hati. Tapi di situ letaknya pertimbangan kita, kewarasan akal fikiran. Waliyadzakkaru ulul albab, dan supaya orang yang ada akal fikiran beringat dan insaf.
Itu dalam surah Ibrahim ayat 52. Tu ada orang letak nama anak Lubna misalnya. Itu maknanya hati, tapi hati yang buat pertimbangan, kewarasan, common sense dan sebagainya, duduk pada lub itu. Dan hati ni juga kata ulama, dia ada mata hati. Mata hati ini dipanggil nurani. Orang Melayu panggil hati nurani. Itu tak sesuai digandingkan kalau dia tak ada mata hati. Ada orang ada hati saja tapi tak ada nurani. Dia tak ada mata hati. Allah Ta'ala sebut tentang mata hati ini begitu banyak sekali dalam Quran. Cerita tentang orang yang memandang dengan basirah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang berada di dunia dalam keadaan buta mata hatinya, maka nanti di akhirat akan lebih sesat lagi jalannya. Mana dia tidak buta mata, tapi buta hati. Yang ini kita sebagai penjawat awam kena ambil perhatian. Jangan sampai kita ini buta hati. Orang kalau sudah buta hati, dia akan dibutakan oleh Allah pada hari akhirat. Orang yang ada hati nurani, dia akan sampai satu makam dinamakan sebagai ihsan. Ihsan. Orang kalau ada mata hati, dia kalau jadi orang besar, dia tidak sombong. Dia kalau berada di pihak yang benar, dia tidak rasa menewaskan. Itu sifat. Sebab itu bagi kita orang Islam, foundation Islam ni mesti ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam itu yang kita amalkanlah rukun Islam, start pada mengucapnya, semayangnya, pergi Mekahnya, pergi hajinya, bayar zakatnya, semua itu adalah berpuasanya, itu semua adalah rukun Islam. Semua dah buat insya-Allah. Tapi ada satu lagi upgrade, dia panggil iman. Iman ni pula kepercayaan, keyakinan dia kepada benda-benda yang dia tak nampak. Tetapi tinggi lagi dia panggil ihsan. Sebab itu kalau kita nak ukur level kita, dia agama ni ada grade juga. Macam kita kerja kerajaan, ada grade juga. Ada orang grade-nya itu grade Muslim saja. Ada orang grade-nya itu grade mukmin. Ada orang grade-nya grade muhsin. Tak semua orang beriman itu ada, tak semua orang Islam itu beriman. Tak semua. Ada orang dia hanya Islam saja. Tapi dari segi kepercayaan dia kurang. Dia masih lagi semayam, pergi Mekah, buat umrah, tak ada masalah. Kepercayaan kurang. Kepercayaan pada kuasa Allah. Kepercayaan ada malaikat yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang menengok perangai kita. Kepercayaan ada surga neraka. Ada tapi tak kuat. Sebab itu tak semua orang Islam itu beriman. Dan tak semua orang beriman itu muhsin. Apa makna muhsin? Orang ihsan. Nabi dicuci hatinya supaya sampai kepada makam muhsin. Jadi orang ihsan. Kalau manusia itu sudah ada sifat ihsan, dia akan jadi orang yang sangat baik. Kita jawab awam. Ada tak sifat ihsan ni dalam diri kita? Payah. Sebab kita kerja ikut SOP. Kita kerja ikut peraturan. Kita payah nak masukkan satu, dalam istilah pentadbiran dipanggil budi bicara. Payah. Payah. Mungkin contoh kami lah di masjid, masa zaman-zaman SOP. Saya sering beritahu pada masjid-masjid. Kita ni AJK masjid, pegawai masjid. InsyaAllah orang beriman semua. Orang Muslim semua, beriman semua. Tapi adakah muhsin atau ihsan? Belum tentu. Iman memanglah awak AJK masjid. Tapi ketika ada jemaah datang masa zaman PKPD, PKP yang berat-berat SOP itu, datang nak semayang masjid, dia lupa bawa sejadah saja. Apa reaksi kita pada dia? Minta maaf tak boleh masuk, minta maaf SOP, minta maaf tak boleh masuk. Patah balik dia. Ihsannya di mana? Apa salah pandang kiri kanan, tak ada penguatkuasa? Okeylah, ambil sejadah semayang tepi-tepi tu bang. Jangan upload Facebook pula, mahu tahu dia orang. Ihsan. Orang tu nak semayang, bukan nak tidur, semayang. Waktu zuhur dah nak habis dah, 4 dah. Bagilah dia semayang. Ihsan. Ada kadang datang, berlaku satu kes di masjid, jemaah bertumbuk, bergaduh dengan security. Security kalau lebih daripada JK susah juga. Dia, orang tu datang,
bawa anak. Parking kereta dah lah jauh. Takkan nak tinggal anak dalam kereta kan, kena colek satu hal pula. Bawa anak, musim tu budak tak boleh masuk masjid. Dia bawa anak, juga tahan. Minta maaf encik tak boleh masuk ni. Minta maaf ni. Tak, encik tak pakai mask ni, salah. Dia lupa pakai mask. Oh, minta maaf tuan. Dia pergi ambil mask balik. Bawa lagi anak ni, dukung ada, awak bertarik pada. Ambil mask dalam kereta, lupa. Sampai dia pakai mask. Ingatkan boleh masuk dah. Minta maaf bang ya, ni minta maaf sejadah tak ada ni, salah ni. Oh, minta maaf encik, sejadah dalam kereta. Kelang kabut nak ambil botol anak. Lagi ambil, patah balik ambil sejadah. Pergi, nak masuk. Nak scan My Sejahtera. Minta maaf budak-budak tak boleh masuk ni. La ilaha illallah. Apa salah dirangkumkan je lah terus arahan tu tadi. Beritahu tu terang. Orang tu jadi nak marah. Datang nak semayang je pun. Lepas tu dah tu, tak boleh, takkan saya letak anak di kereta. Saya tumpang di security ni balik. Kami bukan pusat jagaan kanak-kanak. Pulak dah. Mana ihsan? Itu persoalannya pagi ini. Ihsan awak di mana? Sebab itu tak semua orang ada ihsan. Walaupun dia beriman. Maka ihsan ni duduk pada hati. Cucilah hati kita jadi orang ihsan. Tuan-tuan, berapa ramai orang ada mak ayah, adik-beradik, anak-anak ramai. Mak ayah sakit, katalah ada 7 beradik. Kadang-kadang 6 orang tak jaga pun mak. Ada seorang tu je yang jaga mak. Yang lain-lain sibuk lah, kerja Kuala Lumpur, susah nak balik apa semua. Yang ni pun sibuk juga. Tapi kenapa dia boleh luangkan masa ziarah mak, tengok mak, tanya mak dah makan apa? Ihsan. Ihsan ni payah tuan-tuan, tak boleh dibuat-buat. Ihsan. Suka ziarah orang sakit. Dapat WhatsApp ada kawan kita sakit misalnya, kawan alumni satu sekolah. Uish, member aku ni. Jom kita pergi ziarah dia. Ada ihsan. Orang lain tak ada lah, ambil gambar gitu je, kin salam lah. Kalau meninggal, Fatihah, begitu sajalah. Tak ada, dia tak ada ihsan. Baik itu ulama mengatakan ihsan ni ada 2. Pertama, ihsan kau kepada Allah, ihsan kau sesama makhluk. Ihsan kepada Allah ni yang macam hadis Jibril itulah. Kamu ibadah seolah kamu melihat Allah. Kalau Tuhan tak melihat Allah, kalau kamu tak dapat lihat Allah, seolah Allah melihat kamu, seolah begitulah. Macam kita kan semayang di Masjidil Haram, ada rasa ihsan itu. Nampak Kaabah, semayang, kita ada kemanisan beriman. Sebab kita merasakan Allah pandang kita, kita rasa diperhatikan. Itu seronok. Itu ihsan pada Allah. Yang kita nak fokus pagi ni, ihsan sesama makhluk. Jangan zalimi makhluk. Berikan bantuan harta, tenaga, fikiran untuk kebaikan bersama. Sebarkan kasih sayang. Inilah dia ihsan yang agama kita nak dilakukan. Kalau dalam konteks kita, penjawat awam, ihsan ni adalah amanah lah. Kalau kita misalnya ihsan kepada Allah, sentiasa merasa Allah melihat kita, beramanahlah. Jangan guna untuk kepentingan diri misalnya. Itu ihsan. Itu dalam sejarah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah antara khalifah yang sangat dihormati. Walaupun tempoh pemerintahannya tak lama, 2 tahun 5 bulan saja. Dia ni meninggal, dibunuh, dia diracun. Umurnya masih muda, baru 39 tahun. Dah diracun oleh pembesar Bani Umayyah. Kenapa orang ramai tak suka dia? Sebab dia sangat tegas, integritinya sangat tinggi. Sangat jaga amanah. Sebagai penjawat awam, dia tak kompromi dengan soal penyelewengan kuasa. Tak ada kompromi. Orang macam ni memang orang tak suka lah. Memang orang menyampah. Strict sangat, ikut buku, skema katanya. Bayangkan dia punya strict tuan-tuan. Dia tengah bekerja waktu malam, pasang pelita. Pasang pelita buat kerja. Tiba pintu pejabat, dia ketuk orang. Dia buka pintu, tengok kawan dia datang. Sila-sila ahlan wa sahlan. Dia pun tanya kawan dia, ni datang nak borak ke hai kerja? Kata kawan dia, tak, sembang kosong je. Ente siang dah sibuk jumpa orang lah, kunjungan hormat lah, appointment itu ini. Malam pun boleh borak-borak, borak santai ni. Umar bin Aziz tu ni nak borak kosong je ni. Iyalah borak kosong. Sekejap ya. Padam lampu. Dia padam lampu gelap. Kawan dia kata, apa saya padam lampu nak borak? Gini, kawan tadi kerja,
pakai lampu. Lampu ni pakai minyak. Minyak ni duit rakyat. Kita nak borok hal kita, jangan pakai duit rakyat. Borok dalam gelap. Dalam gelap sampai pagi, pumpah borok. Bayangkan dia punya integriti sampai ke peringkat itu. Kita tuan-tuan, DOP, pejabat, partition, bilik, aircon, macam-macam. Kawan-kawan masuk pejabat, 10 orang, berapa orang yang daripada 10 tu cerita hal kerja? Cerita hal insurans ada, cerita hal bola ada, cerita emas singa pun ada, cerita AJL pun ada. Macam-macam cerita, cerita bola ada. Semua cerita yang bukanlah dalam skop kerja sangat. Kita layan je. Tapi kalau nak ikut Siti Omar bin Abdul Aziz, kalau datang kawan ke pejabat kita ni sekarang, sebelum borok tanya dulu. Minta maaf. Ni borok ni hal apa ni, topik kita ni? Tak ada apa saja, nak membawang je, nak mengatur orang tu mengatur. Oh, nak bukan hal kerja ni. Ada sekejap ya. Ambil remote aircon tutup. Tu. Member pun gelisah, buka baju kot ni, apa hal ni? Kita ni tadi aircon pakai harta awam. Kita ni nak borok hal kita. Jangan pakai duit rakyat. Oh, kalau tuan-tuan begitu, dapat jadi ikon SPRM lah. Memang integriti betul. Integriti. Sebab itu Omar bin Abdul Aziz, walau pemerintahannya tak sampai 3 tahun, tapi namanya dicatat dengan tinta emas sampai sekarang. Dia merintah tak lama, tapi tuan-tuan selalu dengar namanya, Omar bin Abdul Aziz. Padahal dia merintah 3 tahun je. Itu sudah menunjukkan berkat. Merintah tak lama, tapi nama harum. Ada orang merintah puluh tahun, tuan-tuan tak kenal pun nama dia. Berapa ramai Khalifah Umayyah yang merintah bertahun-tahun ada. Ada kita tak kenal pun ada. Itu sudah melambangkan barakah. Ayolah tuan-tuan, jadilah orang yang amanah. Ini orang yang ihsan kepada Allah. Kemudian dalam ihsan kita sama manusia, dengan pelanggan, dengan stakeholder, asal nama manusia saja, jadilah orang yang ihsan. Janganlah jadi orang yang keras hati, keras kepala. Jangan. Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah sebut, abghadur rijali ilallahil aladdul khasim. Manusia yang paling Allah benci menengoknya adalah aladdul khasim. Adalah orang yang keras kepala wal khasim. Orang yang suka membantah-bantah. Jangan keras kepala sangat. Ada hari kita berlapang dada, menerima pandangan-pandangan yang pelbagai. Tapi ada orang dia, kalau Pantai Timur panggil keras keng. Keras keng. Atau ada Kelantan rasa sebut keras pedah. Saya pun tak kerti nak mengajuk. Keras pedah. PEDAL. Itu pedal saya kata. Tapi dia sebut dok pedah. Oh pedah. Saya ingat pedal. Pedal basikal tu. Keras pedah. Mana keras kepala betul? Keras kepala, keras hati, ini tanda orang tak ada ihsan. Orang yang buta hati. Dia memang degil, jelmaan daripada jiwa dia tak mau menerima apa juga nasihat dan juga pengajaran. Sebab itulah orang yang keras kepala ni, dulu orang tua kata, orang keras hati, keras kepala ni, dia ada 2 pusar dekat kepala. Jadi tuan-tuan kalau ada anak buah jenis degil begitu, panggil dia lepas majlis ni kan, cuba buka kopiah tu kita tengok. Takut ada 3 pusar, bukan 2, 3. Patutlah degil sangat. Ini orang tua cakap, saya pun tak tahulah. Tapi sebenarnya dalam kajian sains, 5% penduduk dunia memang ada 2 pusar ataupun lebih. Dan dia berkaitan dengan genetik, dia tak ada kaitan dengan degil. Orang tak berambut berdegil. Ini tak mesti ada pusar. Tapi ini sifat yang Allah Ta'ala bencilah. Kalau kita tengok ya, orang sekeliling kita, hak sombong, kuat kelahi, kuat bergaduh, semuanya punca tak ada ihsan je tu. Kalau dia ada ihsan, dia tak jadi begitu. Ihsan ni sangat mustahak. Sebab itu Jibril tekankan ihsan. Islam, iman, ihsan. Kalau kau hanya beriman, kau tak ada ihsan, kau jadi orang kerah. Memang orang kata baguslah dia firm. Firm tu bagus. Tapi ihsan kena ada. Ihsan ni payah. Itulah sebab yang Allah Ta'ala benci pada manusia. Antara sifat mazmumahnya adalah orang yang terlampau kerah hati, yang mana kerah hati itu membawa pula kepada sombong. Itu yang kita takut. Dia start daripada hatinya kerah, degil, sampai peringkat sombong.
wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Allah Ta'ala menyebut, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan belagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tak akan dapat menembus bumi dan engkau pun tidak dapat menyamai tingginya gunung. Surah Al-Isra. Orang tua pesan, masuk kampung orang, jangan bawa ayam jantan, bawa ayam tina. Kalau berjalan, biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang, jangan dipijak-pijak. Duduk, biarlah di tapak tangga. Kalau mandi, eloklah di hilir sungai. Kalau berdiri, moleklah di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Itu orang tua pesan. Jangan sombong hidup ini. Kerana sundak kopiah tembuk. Kerana lenggang baju koyak. Kerana sombong emas habis. Elok rupa kerana budi. Bintang timur cuaca baik. Cahaya sampai ke hutan seberang. Mulut manis perangai baik. Itulah budi dikenang orang. Supaya selamat hari kemudian, duduk berakal, tegak pun biarlah beriman. Duduk biar bersaudara, tegak biar berkawan. Duduk biar beraja, tegak biarlah bertuan. Jangan sombong. Nabi pernah beritahu kepada Abdullah bin Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi saja sifat sombong. Sahabat dah panik, ya Rasulullah, inna rajulu yuhibbu an yakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Susah hati kami ya Rasul. Kenapa pula? Ada di kalangan kami ni yang suka pakai baju branded, baju lawa-lawa, pakai seluar jangok-jangok, cantik lah. Manakah macam pakai baju Melayu macam ni? Sombong tak ya Rasul pakai macam ni? Ke nak suruh pakai baju pagoda je kulu kele biar orang pun tak mengata? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tak ada kena-mengena. Allah tu cantik, Allah suka kepada kecantikan dan keindahan. Mana kalau kita berpakaian cantik, cantik itu Allah suka. Tetapi yang aku masukkan sombong, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong ni adalah engkau menolak kebenaran. Kerah kepala lah. Menolak kebenaran dan wa ghamtun nas, engkau remehkan orang. Baik itu kita penjawat awam ini, janganlah remehkan orang. Ada orang grade-nya rendah, tapi dia lebih tua pada kita. Hormatlah. Umur dia sama pak saudara kita. Kita sekolah lagi, dia dah kerja. Memanglah grade-nya rendah. Jangan sombong. Awak graduate luar negara, tapi pengalaman dia kerja, itu mesti dihormati. Saya mencadangkan tuan-tuan puan-puan, sebagai penjawat awam, ada satu buku elok kita baca, kita bedah buku ini. Kalau tak larat nak baca, panggil orang, suruh dia bacakan untuk kita. Itu dia panggil program bedah buku. Dah banyak dah kementerian buat. Untuk terutama dapat staf yang malas nak baca lah. Kita panggil satu orang ulat buku, engkau baca buku ni, engkau dah khatam, datang kementerian kami, keterangkan apa buku. Dia panggil bedah buku. Dia serius sikit, tapi saya ingat kita Jabatan Kementerian dah elok dah buat program-program yang agak ada wacana serius sikit sekali-sekala. Ceramah santai ni okey, tapi jangan tiap-tiap bulan. Asyik santai je kerja, bila nak jadi pandai ya? Santai ni bagus, tapi kadang tak tahu nak catat apa. Kadang-kadang, apa ustaz ni cerita, baru nak tulis, tak tahu pula nak tulis. Balik cerita kahwin dua, balik cerita bini gemuk naik motor terangkat, balik pusing-pusing cerita itu. Dia kita tak tahu benda nak catat. Tu santai sangat. Sekali-sekala ada yang serius. Antara buku yang saya cadangkan tuan-tuan buat bedah buku, The Wisdom of Solomon at Work, Ancient Virtues for Living and Leading Today. Buku ni mengkaji tentang The Wisdom of Solomon, Nabi Sulaiman. Dia mengkaji Nabi Sulaiman, cara Nabi Sulaiman di tempat kerja. Bukunya ditulis oleh beberapa penulis daripada barat, Charles Mans, Karen Mans, Robert D. Mark, Christopher Nex. Ramailah yang menulis buku ini. Apa pelajaran untuk kita penjawat awam? Dia orang punya premis, dia mengatakan Nabi Sulaiman ni adalah seorang yang paling sempurna dalam dunia. Itu pandangan dia lah. Bagi kita, manusia paling sempurna Nabi kita lah.
Dia kata Nabi Sulaiman ni perfect. Kenapa? Nabi Sulaiman ada segala-galanya yang diimpikan oleh orang sekarang. Pertama, Nabi Sulaiman ni adalah Nabi. Berapa ramai orang nak jadi Nabi? Jadi Nabi ni tuan-tuan, dapat penghormatan. Baik tu ada orang tak tahu benda nak buat, terus ngaku jadi Nabi. Glamour sekejap. Dia kena tangkap lah dengan Jabatan Agama. Dulu di Selangor ada Rasul Melayu, kena tangkap dah. Di Johor dan beberapa negeri ada juga cuba nak mengaku jadi Nabi. Semua kena tangkap dengan Jabatan Agama dah. Tapi Jabatan Agama Selangor, Johor pasal hanya tangkap Nabi saja. Kami di Pahang, kami tangkap Tuhan. Lagi ganas lagi lah. Tuhan pun kena juga. Orang mengaku jadi Nabi. Nabi Sulaiman tak, dia memang Nabi. Yang kedua, Nabi Sulaiman ni raja. Raja tu, ramai orang nak jadi raja. Ramai? Macam-macam. Buka Facebook, macam-macam page ada yang nak jadi raja ni. Yang menunggu bilalah perjanjian 100 tahun selesai. Tak payahlah, benda dah catat kemerdekaan, dah tak ada dah. Perjanjian zaman-zaman dulu dah tak jalan lagi dah. Nak jadi raja. Dan Nabi Sulaiman ni juga dia kaya. Kaya Nabi Sulaiman, kaya tuan-tuan. Nabi Sulaiman kaya. Temple of Solomon yang sampai sekarang ada lagi. Kaya betul Nabi Sulaiman ni. Dan Nabi Sulaiman ni pula kuasanya unlimited data. Unlimited data. Dia tak ada batasan kuasa. Macam kita kuasa kan terbatas. Macam saya pun walaupun kerja Jabatan Agama, kuasa saya hanya di dalam negeri saja. Maknanya daripada kalau dalam Pahang tu, kuasa saya hanya sampai Tol Karak saja. Lepas Tol Karak Selangor, dah tak ada kad, tak laku lagi dah. Kita Jabatan Agama ada kad kuasa, boleh tangkap orang. Jangankan orang khaluat, orang apa, orang perempuan lelaki naik motor peluk macam beruk peluk pokok nyor tu boleh tangkap. Bukan tangkap, kita boleh itulah panggil. Artinya ada kuasa. Tapi luar daripada batasan kita, kita tak ada kuasa. Terbatas. Tapi Nabi Sulaiman unlimited. Dia boleh pindah istana mana-mana, pindah ke kampung dia je. Sebab dia punya rakyat bukan manusia, jin, binatang. Jadi Nabi Sulaiman ini dia sangat berkuasa. Tetapi kata penulis-penulis ini, walaupun dia memiliki kuasa yang tinggi, dia tak pernah sombong. Ini pelajaran untuk kita. Nabi Sulaiman sangat humble, sangat mengendah diri. Cerita yang masyhur adalah dia sedang ada entourage dia, konvoi dia, perarakan diraja lah kalau kita sekarang. Wih, tong, wih. Dia boleh arahkan konvoi berhenti hanya kerana semut nak melintah. Bayangkan sifat Nabi Sulaiman. Cerita ini direkodkan dalam Quran. Hatta iza atau ala wadin namlin qalat namlatun ya ayuhan namlud khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut betina. Rupanya dalam koloni semut, dia punya ketua dia adalah semut betina. Semut betina ni telah arahkan kepada semua pekerja-pekerja dia, wahai semut sekalian, berhenti dulu pergerakan sebab big boss nak lalu. Kita ni kecil, dia tak nampak kepada kita, wahum la yash'urun. Dia tak sedar pun kewujudan kita rakyat kecil ni. Kasih canlah dia lalu. La yahtimannakum Sulaiman. Kalau engkau jalan, nanti kau kena penyek dengan dia punya kenderaan. Orang makan ayam penyek ni semut penyek. Penyek semua nanti. Jadi masing-masing tunggu. Percakapan semut ni didengari oleh Nabi Sulaiman. Ini ada dalam Quran. Lalu Nabi Sulaiman telah berhentikan rombongan dia. Kita yang biasa tengok rombongan VVIP, tuan-tuan, dalam satu konvoi entourage ni, kalau konvoi dia ada SOP dia. Dia ada SOP, dia panggil STGO 2003. Mungkin sekarang dah berubah. Special Types General Order. Dalam pergerakan dia mesti ada kereta lead, rider, ada kereta prestige, ada backup, ada sweep. Itu standard prosedurnya lah. Siapa nak sweep, siapa nak lead, macam-macam lagi. Ada kira-kira pergerakan itu. Kalau trafik KL lagi lah memang orang respect. Jalan depan Bank Negara tu sempit-sempit tu dia boleh lalu lagi. Kuatkan kereta. Tong, wih, ketuk je kereta. Tepi sikit ya. Dia kuat begini ya. Terror betul.
Kalau macam negeri lain, kereta tak padat sangat. Daripada jauh, orang dah ke tepi dah. Kuala Lumpur memang special lah trafik dia. Tapi antara dalam SOP-nya adalah, kalau dah berjalan, tak berhenti. Itu standard prosedur. Mana boleh berhenti-berhenti? Cuma sejak kita ni, negara kita, Boduli Yang Maha Mulia Tuanku Agong, daripada Sultan Pahang, itu sikit ada perubahan. Dulu kalau konvoi gerak tegak begitu je. Dari mula sampai ujung. Sekarang je lah ada Boduli Tuanku kadang berkenan berhenti beli goreng pisang. Itu baru-baru ni lah adanya pun. Dulu tak ada. Sebab itu orang Kuala Lumpur terkejut tengok Sultan Pahang lain daripada Sultan lain. Kita orang dah biasa dah. Kan masa tu zaman kerajaan yang dulu, tiap-tiap hari Rabu Tuanku Agong akan ke istana di Putrajaya. Sebab mesyuarat kabinet, Perdana Menteri mesti menghadap Tuanku Agong. Tapi kerana masa tu Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir, orang lama, jadi tuanku ni orang muda. Jadi dia pergi ke Putrajaya sebab nak tunjukkan orang lebih tua. Jadi tiap hari Rabu tuanku akan berangkat ke Putrajaya daripada Istana Negara. Masa tu orang Kuala Lumpur tak berapa faham lagi cara protokol Pahang ni. Tuanku Sultan Agong bila ada aksiden dia berhenti. Masa tu keluar berita orang pun wow, raja berhenti. Tengok kita orang biasa benda tu di Pahang tu normal tuan-tuan. Orang Kuala Lumpur heran. Wah, tuanku berhenti bagi pula duit pergi beli ubat apa semua. Semua terperanjat. Masalah pula lepas pada tu tiap-tiap hari Rabu ada orang aksiden pula. Rasa baring. Macam ada tak apa nak tuanku nak turun tu melekat. Ni contoh kan ada pula kecil hati kan. Contoh saja. Mungkin kebetulan ke atau mungkin kebetulan ya hari Rabu tu memang aksiden panjang jalan itu. Tapi kalau ikutkan protokol tak payah berhenti pun. Tapi kenapa kita nak berhenti? Ihsan. Ihsan ni mustahak. Nabi Sulaiman ihsan. Tuan-tuan jalan Boraya, highway apa semua. Berapa banyak kereta rosak tepi jalan. Berapa orang yang ada ihsan nak tanya khabar? Tak ada. It's not my problem. Ihsan tak ada. Padahal dalam kereta tu penuh budak-budak. Tuan-tuan kereta tak ada aircon. Ihsan tak ada. Biar orang kalau ada ihsan, saya pernah jumpa satu orang Muazzam. Dia berulang ke Kuantan hari-hari. Dia kata, saya ni ustaz, ilmu agama tak tinggi, ibadat pun taklah banyak. Tapi saya harap Allah terima amalan saya yang satu ni. Apa amalannya? Saya tiap-tiap hari saya bila berulang ke Kuantan, kalau di tepi-tepi jalan atau tengah jalan ada bunga tayar lori ke apa ke, memang saya alih. Saya berhenti sekejap, saya tarik. Berat kadang-kadang tuan-tuan. Sebab saya fikir, kalau orang langgar, meninggal, sian, keluarga apa semua. Biarlah kadang jadi terganggu perjalanan tapi saya tolong alihkan. Nunggu roket lambat, kadang-kadang nak sampai apa semua, alihkanlah dulu. Dia tanya saya, agak ada balasan di sisi Allah. Bang, orang alih duri tengah jalan pun masuk surga. Duri benda sangat lah. Awak alih ke bunga tayar lori. Lagilah masuk surga. Seronok dia. Ada orang seorang tu, dia satu amalan dia dalam boot bonet kereta dia penuh air mineral, payung penuh dalam tu. Saya masa nak lumpang kereta ni taruh beg, kenapa banyak sangat payung? Payung penuh. Ada air mineral, jajan-jajan, kata kuat mengunyah jajan. Bukan untuk saya ni ustaz. Habis untuk apa? Saya memang buatkan satu budaya saya, kalau berjalan katalah nampak kereta rosak dan tak ada tow truck ke ataupun orang yang sepatutnya nunggu emergency ke yang bantu, saya akan berhenti sekejap. Kalau dia tak ada signage yang untuk emergency tu, saya bagikan. Saya takutkan orang motor tak nampak langgar apa semua, saya letakkan dulu sementara bantuan datang. Dan anak-anak dia kalau ada, saya akan securekan anak-anak dia. Keluarkan daripada kereta ke tempat yang selamat ke, atas bukit sikit ke. Dan sambil-sambil dia duduk tu, kalau tak ada pokok apa, saya bagi payung. Air mineral saya bagi. Abang pandai baiki kereta? Tak, saya tak pandai baiki, saya nolong tu je. Takut anak-anak dia apa, kereta terbabas ke apa, sian pula dalam kereta. Lepas tu bila dia dah call emergency datang ke apa, tow truck datang, dah okey, saya jalan lah. Saya kata mulia betul orang-orang macam ni. Ihsan. Sebab itu kita ada dah ihsan ni. Tak ada, kena belah dada kita ni. Ihsan tak ada. Iman tu ada dah, ihsan tak ada. Jadilah orang ihsan. Ada kawan nak pergi klinik, tak ada kenderaan, kita ada ihsan.
anak buah kita ni emergency, kita ada ihsan. Ihsan ni payah. Nabi Sulaiman kalau nak ikut kerah hatinya, dia boleh buat je kerah hati. Langgar je lah semut, setakat 5 mati, lantak je lah. Masa dia suruh berhenti, driver semua terperanjat. Rider tunggal langgar motor, ngapa berhenti mengejut ni? Tanya driver, ampun tuanku, kenapa berhenti? Ada semut melantah. Allah semua tepuk dahi. Ingatkan gajah nak lalu, rupa semut. Kita sebagai penjawat awam, kita bekerja. Grade kita besar, 54, jusa dan seterus dan sebagainya. Adakah kita tiru perangai Nabi Sulaiman ini? Ada orang pangkat besar grade 54, anak buah N19 tak bercakap lah. Ada orang pangkat besar, orang nak masuk bilik dia ikut grade. Ingat telur ke? Telur ayam je ada grade ni. Ya, dia tanya dulu grade berapa nak datang ni. Punyalah kaduk naik junjung. Dia boleh tanya yang nak datang ni grade berapa. Orang ingat lembu korban ke ada grade. Ini orang, manusia. Ada berlaku di setengah kementerian. Kementerian ni dia punya ketua dia nak pergi jumpa dengan bos di kementerian ni. PA dia tanya kepada PA kementerian ni, yang nak datang ni grade berapa? Kenapa pula kita nak tentukan tempat nak berjumpa? Oh, dalam jabat dia tu ada tempat yang berbeza-beza. Orang geng Jusa jumpa kursi sini, 54 gini, 41 kat sini. Mungkin kat kantin bawah tu grade-grade yang lain. Takkan awak nak buat perangai begitu? Sombong. Ihsan lah ini orang. Orang kalau tak ada hal tak ingin jumpa awak. Orang ada kerja nak jumpa awaknya. Ni orang tak ada kerja. Ihsan tak ada. Ada setengah jawatan dah besar. Dengan driver tak bercakap. Dia buat driver ni bukan macam manusia. Ingat ni beruk ke? Ni orang. Ada yang buat, ni cerita bukan cerita orang sini, tempat lain. Dia dengan driver tak boleh benarkan bercakap. Driver tak boleh bercakap dengan dia. Driver tak boleh bergurau senda, memang tak boleh lah. Bercakap pun tak boleh. Sebarang arahan mesti melalui EPA saja. Alhamdulillah sombongnya hidup begitu. Orang ni kan. Dia tak ke nak gelak pun ada kan ada. Saya suka mendengar cerita geng-geng driver. Dia kata, Ustaz, ada pesen dapat bos ni Ustaz. Kita bawa kereta slow. Dia nak suruh laju. Dia tak cakap, dia hantar mesej. Dah lah kita bawa kereta, dia expect kita nak main mesej ke? Kan main mesej kena marah pula. Waktu sampai dia pun plebei. Dia tak plebei kita, dia plebei ke PA, PA telefon kita. Kau ni ngapa bawa slow sangat? Bos suruh laju. Bila suruh? Cuba buka mesej. Ada. Laju sikit. Ada ke apa je? Manalah kita tahu. Time bawa laju, dia mesej juga. Slow sikit. Mana tahu tengah bawa kereta? Payah kan? Cakap je lah sepatah. Mat, slow ke mat, aku nak tidur ni. Beres bawah, slow sikit. Laju sikit lambat ni, saman bayar je lah. Beres bawah, bawah. Cakap je lah, dah. Mesej, leceh betul lah. Ada satu kes, bos tertinggal kat stesen minyak pun ada. Tak nak bercakap dengan driver, padan dengan muka. Dia, driver pergi swipe kad. Kad minyak, kita pakai kad swipe kad. Tengok tak boleh baca lah macam-macam masalah betul kad inlay minyak ni. Pergilah ke kaunter. Masa pergi ke kaunter, bos dia dah keluar pergi tandas. Kereta tinted zaman dulu. Mana tahu bos keluar ke ada dalam kereta ke. Dah habis anak buah sains semua ambil ni. Dah isi minyak jalan je lah. Tunggu lebih kurang. Tanya tak boleh, cakap tak boleh. Pandang belakang tak bagi. Sudah. Mana aku tahu. Masuk di jalan. Lepas 3 minit PA Putrajaya telefon. Mat, mu kat mana? Aku baru lepas isi minyak ni. Bos mana? Ada belakang. Pala otak engkau. Bos akan isi minyak tu. Lah, pusing balik satu kerja. Dak yang bos ni tak telefon driver. Dia telefon PA. PA pula telefon ke driver. La ilaha illallah. Macam mana boleh hidup macam tu? Kita pun tak faham. Dia orang macam ni kena baca cerita Nabi Sulaiman banyak sikit. Nabi Sulaiman semut boleh layan. Ada orang grade lain tak nak cakap, bagi dia macam engkau pun masalah sebenarnya. Naik lift ni contoh. Ada cerita geng N19 naik lift. Kebetulan lift tu dia punya bos naik lah, bos geng Jusa ni naik. Bos Pak Datuk. Naik dia anak bos sukalah. Dia pun dah tarik muka dah. Sebab anak buah naik sekali dengan dia. Tarik muka dah. Assalamualaikum Datuk.
Bunyi lembu je. Tak nak jawab salam, tak nak la ilaha illallah, apalah masalahnya. Tak, jangan begitu. Ni contoh sajalah. Cucilah hati kita jadi orang ihsan, jadi orang yang belas kepada orang. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira iktibar Isra' Mi'raj ini yang Allah nak tunjukkan kepada kita adalah sebelum berjumpa dengan aku, seolah Tuhan katakan, Muhammad, cuci hati engkau, bersihkan hati engkau. Artinya kita pun nanti sebelum meninggal nak jumpa Allah, menghadap Allah, hati mesti mau bersih. Bukan sekadar penampilan. Penampilan ni topeng. Topeng boleh jual, boleh beli. Tuan pergi jalan tar, coket banyak jual. Kopiah ada, celok ada, semua jubah, semua boleh pakai, tak ada masalah. Tapi yang paling mustahak sekali hati. Cucilah hati kita. Cara untuk nak cuci hati, banyakkanlah berzikir. Dia kalau macam gelas ni hati kita. Tuan-tuan kalau nak masukkan yang bersih, kalau ada air dalam ni, air yang kotor, kopi ke yang berkeladak, tuan-tuan tak boleh campur. Kalau campur air tu tak bersih. Kita kena buang dulu. Buang dulu apa yang ada dalam gelas ni, dah kosong, baru masukkan yang air yang elok. Baru dia cantik. Maka kalau nak masukkan sifat ihsan, redha, sabar, dia tak boleh bercampur dengan benda kotor. Jadi caranya buang dulu kekotoran itu. Bagaimana cara nak buang kotoran? Zikir. Tak ada lah cara lain, zikirlah. Maka lepas semayang berzikirlah. Yang basic-basic, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam kereta berzikir. Di mana-mana saja berzikir. Dengan niat, ya Allah, zikir ni moga dapat pahala di sisimu dan juga untuk nak membersihkan hati kita lah. Belahlah dada, bersihkanlah hati, menghadaplah Allah dengan hati kita yang suci, murni dan juga bersih. Saya kira sekadar itu sajalah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi, kalau nak jadikan hati kita ini lebih lembut, bersih, ihsan kepada orang, banyakkan zikir dan selalu-selalulah bercampur dengan orang susah. Bercampur dengan orang susah. Orang susah ini anak yatim misalnya, orang miskin. Dalam perjalanan kita nak ke masjid, tengah hari kan ada orang miskin. Tengok cara orang miskin makan. Kalau dia lapar, belanjakan. Benda-benda itu boleh menjadikan hati jinak lah. Ada orang tengok orang miskin, dia kutuk. Ni semua malas kerja belakang ni. Ni semua malas. Aku lu keluarga miskin juga, tapi kita usaha jadi berjaya sekarang ni. Ni semua malas. Jangan gitu. Ihsan lah. Mungkin kita pun berjaya kerana ihsan orang lain. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu, buat kita belajar lagi masa itu. Sianlah pada orang. Pada anak yatim ni paling utamalah. Tuan-tuan, kita kena jenguk anak yatim. Ziarahi anak yatim. Kita tidak kaya, tapi dapat bantu anak yatim sikit sebanyak. Berkat rezeki kita. Saya sedih dengan anak yatim ni sebab dia tak ada mak ayah. Kemudian hidupnya tak ada kasih sayang. Itu kita kesian. Duduk dengan orang, menumpang kasih orang bukan senang. Tumpang kasih, nama menumpang. Tumpang kasih mak saudara, tumpang kasih nenek. Nenek pun tak sihat dah. Kita belas, ihsan menengok. Jadi kalau ada nanti buka sekolah bulan 3, tuan jumpalah dengan guru besar ke, beritahu pada pengetua ke, tuan, saya kerja di Kementerian Kerja Raya, duit tak banyak. Tapi setakat nak bantu budak-budak, nak makan minum, insya-Allah saya boleh. Jadi kalau ada senarai nama pelajar anak yatim untuk darjah 1, darjah 2, bagikan saya kira dia nak makan kantin tu saya bayarlah. Itu ihsan kita lah. Ihsan kita. Beri kat kantin, beritahu makcik kantin. Kak, anak-anak yatim ada 10 orang, dia makan sini, makanlah. Apa-apa makanlah. Kak catatkan bil, hujung bulan saya ambil. Saya bayarkan. Budak-budak makan banyak mana, bukanlah order Starbucks, mana-mana ada kantin Starbucks. Yang nasi lemak itu belanja tuan-tuan, rezeki ada. Ihsan, ni ihsan mustahak, ihsan mustahak. Tapi apa-apa hal pun melibat duit ni, tuan-tuan kena bincang dengan isteri jugalah. Jangan dia duit-duit kan dia sedar, saya duit saya hilang semua, dia sangka buruk, susah nanti. Balik di sekali lu, yang tadi abang dengar ceramah pagi tadi. Ustaz tu bagi pendapat, tapi munasabah ke yang kita ni kurang ihsan pada anak-anak kecil, anak yatim. Anak-anak kita semua main handphone siang malam. Hi guys, tiap-tiap malam. Kita kena buat sesuatu lah.
Jadi abang cadang buka sekolah esok, kita tanggung budak-budak anak yatim. Bukan semua darjah 1 tu kita belikan beg sekolah ke, belikan bekas pensel ke, bagi dia gembira je yang. Sebab abang pun yang pernah dengar ustaz lain ceramah anak yatim ni yang, kalau kita pegang kepala dia yang, satu helai rambut dia satu pahala yang. Bayangkan. Jadi itu bawa kepala anak dia. Kalau mak dia yang, abang ingat lagi banyak lah yang. Ke mana yang? Tengok-tengok tak ada dah. Mana pula yang aku ni? Rupa yang pergi ke dapur ngasah parang. Serung-serang. Kalau dia dah ngasah parang, selamat maju jaya lah diucapkan. Tuan-tuan tukar je lah topik lain. Cerita hal lain je lah pula. Satu lagi, ziarah kubur. Jangan lupa. Bila ziarah kubur ni, kurang sikit samsing kita. Sebab itu saya tidaklah setuju 100% kubur terlampau lawa sangat. Marah pula Jabatan Agama tertentu, kubur lawa apa salah? Bukan salah bila kubur terlampau cantik, bunga ada rumput kapek. Orang pergi jogging pula dah kawasan kubur sekarang ni. Mana dia tak menginsafkan lagi dah. Dulu kan kita lalu kubur, oh ingat sungguh mati aku ni esok. Tapi kubur sekarang boleh study, buat group study. Kubur sebelah. Sebab lawa sangat lah. Masalah juga ya. Tapi kubur ni dia memang boleh mengingatkan mati. Boleh ngurangkan samsen sikit. Ihsan tu ada. Nak buat jahat tak jadi. Matilah kawan aku. Sama belajar dulu, sama ambil diploma. Meninggal dah. Dapat mesej. Oh meninggal dah kawan kita sama belajar di universiti dulu. Oh ramai dah seorang-seorang. Dia kurangkan sikit. Jadi ihsan sikit. Dekatkan dengan orang miskin. Selalu ziarah anak-anak yatim. Selalu pergi ke kubur menengok orang meninggal. Ini semua salah satu cara daripada zikir tadi, sebahagianlah untuk nak menjinakkan hati kita. Ayuh, kalau Nabi bedah dan belah hatinya sebelum Isra' Mi'raj, kita pun belahlah hati kita sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu sembang-sembang pada pagi ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga ada kesempatan bertemu di lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, saya mohon berkat dan izin tuan-tuan sekalian. Pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran majlis melakam.